Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi 21 September 2022. Saya Nurul Hidayah Nawan. Dan saya Ivan Tuh. Berikut paparan utama malam ini. Dasar mata wang fleksibel manfaatkan ekonomi dan peminjam domestik. Kerjasama Malaysia UAE perkasa industri pertahanan negara. Kerajaan melalui Bank Negara tidak bercadang untuk menambat ringgit kepada dolar Amerika Syarikat. Ini memandangkan langkah itu mengundang risiko dan penggantian yang besar. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata sekiranya tambatan dilaksana, Malaysia perlu mengikut sepenuhnya dasar monetari negara dengan mata wangnya menjadi rujukan atau asas bagi tambatan ringgit. Jadi jika ringgit ditambat, Malaysia akan menghadapi kekangan untuk menetapkan dasar monetari dan rakyat terpaksa menanggung kos pembiayaan yang tinggi walaupun keadaan ekonomi negara kita tidak sama seperti di Amerika Syarikat. Langkah tambatan mata wang juga perlu dilengkapi dengan langkah kawalan modal, capital controls, bagi mengelakkan pengaliran keluar modal. Tindakan ini pastinya akan menjejaskan keyakinan pelabur asing terhadap Malaysia. Berdasarkan indikator ekonomi yang telah dicapai, negara tidak berada dalam situasi krisis kewangan maupun ekonomi. Kadar pertukaran ringgit yang fleksibel pada masa ini merupakan dasar penting bagi mengimbangi keperluan dalam menyerap kejutan luaran. Sementara itu, Tengku Datuk Seri Zafrul menyangkau dakwaan segelintir pihak bahawa kerajaan gagal menguruskan ekonomi negara. Dakwaan itu disifatkan tidak berasas, memandangkan ekonomi negara berkembang pesat berdasarkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama dan kedua tahun ini yang memberangsangkan. Ekonomi gagal itu tak ada basis kerana KDNK bertumbuh 8.9% pada suku kedua dan 5% pada suku pertama. Ini menunjukkan pertumbuhan 6.9%. Kadar pengangguran pun semakin menurun, 12 bulan berturut-turut. FDI naik dan sebagainya. All the list yang saya bagi tadi. Ini tidak menunjukkan ekonomi yang gagal. Terdahulu menerusi kenyataan Kementerian Keuangan, beliau berkata bajet 2023 juga akan terus mengutamakan agenda pembaharuan struktur bagi mengekalkan momentum pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Sebagai ekonomi terbuka dengan jumlah perdagangan melebihi 120% daripada KDNK, kerajaan akan terus proaktif mempersiapkan negara menghadapi cabaran ketidaktentuan global. Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT menandatangani Memorandum Persefahaman MOU dengan H Group, sebuah konglomerat milik Kerajaan Emirat Arab Bersatu UAE yang menyediakan persenjataan tentera dan teknologi berkaitan. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein dalam kenyataan berkata MOU itu merangkumi penerokaan berbagai bentuk keupayaan dan penyelesaian pertahanan selain mengenal pasti potensi pelaburan bersama dalam bidang industri strategi dan pertahanan. MOU ditandatangani Ketua Pegawai Eksekutif LTAT Datuk Ahmad Nazim Abdul Rahman bersama Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif H Group Mansur Muhammad Al-Mula. Selain itu, Datuk Seri Syamuddin dan delegasi Malaysia dibawa melawat H Group selain diberi peluang meninjau Tawazun Industrial Park Zayed Military City di Abu Dhabi. Hari kedua lawatan rasminya memberi tumpuan khusus terhadap usaha Malaysia UAE demi memperkasa industri pertahanan. Lawatan tersebut penting dan selari dengan perancangan kerajaan Malaysia memandangkan ketika ini dasar industri pertahanan dan keselamatan negara sebagai inisiatif susulan kepada Kertas Putih Pertahanan yang sedang giat dirangka.
Malaysia akan mengulangi pendirian dalam menentang pencabulan undang-undang antarabangsa serta berpegang teguh pada tujuan dan prinsip yang telah digariskan dalam Piagam Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Ketegasan mengenainya bakal disuarakan oleh Perdana Menteri ketika menyampaikan kenyataan negara di Perhimpunan Agung PBB ke-77 Jumaat ini waktu Malaysia. Krisis perubahan iklim, ancaman terhadap ekonomi global serta isu Palestin, Myanmar dan juga konflik Ukraine dijangka menjadi fokus. Ya, Hani Mohili melaporkan dari New York, Amerika Syarikat. Bagi menyatakan pendirian negara, pemimpin atau individu yang dilantik peringkat tinggi negara berkenaan perlu hadir secara fizikal. Hanya satu pengecualian yang dibuat. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky tidak meninggalkan negaranya sejak perang meletus pada akhir Februari. Justru PBB pada Jumaat lepas telah mengadakan undian dan bersetuju untuk membenarkan beliau menyampaikan ucapan secara maya yang disiarkan pada Rabu waktu tempatan. Di pihak Malaysia, penampilan pada Perhimpunan Agung PBB kali ini merupakan yang kedua buat Datuk Seri Ismail Sabri sejak memegang jawatan Perdana Menteri. Tahun lalu, beliau serta majoriti pemimpin negara lain menyampaikan ucapan secara maya berikutan pandemik COVID-19. Datuk Seri Ismail Sabri bakal mencipta sejarah sebagai Perdana Menteri Malaysia pertama yang menyampaikan kenyataan negara menggunakan bahasa kebangsaan. Oleh kerana dunia masih dalam proses pemulihan daripada COVID-19, tentulah ini merupakan sebahagian daripada perkara yang akan ditekankan oleh beliau. Ini termasuklah soal bagaimana kita harus memulihkan ekonomi negara kita dan juga sebagai warga dunia penglibatan kita dalam perkara-perkara yang mustahak, sebahagiannya yang melibatkan kita juga seperti inflasi, food security dan sebagainya. Detik peralihan penyelesaian transformatif kepada cabaran bersaling kait adalah tema bagi sesi debat umum tahun ini. Meski keberkesanan PBB dipersoalkan selama kewujudannya, faedah kehadiran kalangan pemimpin tidak dapat diketepikan. Di sinilah negara mengetengahkan agenda, rungutan dan seruan untuk tindakan di peringkat global. Debat umum Perhimpunan Agung PBB kali ini memberi tumpuan kepada banyak cabaran yang dihadapi para pemimpin. Perang di Ukraine yang mempolarisasi susunan dunia dengan cara yang tidak pernah dilihat sejak Perang Dingin. Kesan kenaikan harga makanan kepada orang ramai di seluruh dunia, krisis tenaga yang menggegarkan ekonomi global dan kebimbangan terhadap gangguan iklim seperti banjir dahsyat di Pakistan. Menurut PBB, sesi kali ini akan dihadiri oleh 92 ketua negara dan 56 ketua kerajaan, manakala 34 negara anggota diwakili di peringkat menteri. Sempena Perhimpunan Agung PBB, Datuk Seri Ismail Sabri dijadual mengadakan pertemuan dua hala bagi membincangkan isu serantau dan antarabangsa yang berkepentingan bersama. Perjumpaan secara berasingan bakal diadakan dengan Presiden Palestin Mahmud Abbas, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte. Dalam pada itu, delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agung PBB tahun ini buat julung kalinya melibatkan dua wakil belia dari Majlis Belia Malaysia dan Diplomasi Belia Malaysia. Pembabitan mereka secara rasmi bertujuan memperkasa peranan belia negara di platform PBB. Hani Mohili, New York, RTM. Satu jawatankuasa khas pelbagai agensi di Ketuai Kementerian Luar akan diwujudkan khusus menangani isu rakyat Malaysia terkandas ekoran sindiket penipuan kerja. Perkara itu diputuskan menerusi mesyuarat jemaah menteri hari ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas, Dato' Dr. Abdul Latif Ahmad menerusi satu kenyataan memaklumkan isu tersebut telah dibincangkan secara serius dan kerajaan amat prihatin dengan nasib keluarga dan rakyat Malaysia yang terkandas di beberapa
beberapa negara. Penubuhan jawatan kuasa khas ini antara usaha kerajaan untuk memastikan rakyat Malaysia yang menjadi mangsa sindiket berkenaan dibawa pulang dengan selamat. Dalam pada itu, orang ramai dinasihatkan memastikan kesahihan tawaran kerja di luar negara dengan menghubungi Kementerian Luar agar tidak terjebak dengan sindiket penipuan kerja. Jemaah Menteri bersetuju bagi pengambilan 10,000 pekerja asing dari Sri Lanka. Menurut Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan, ia mengambil kira keadaan negara tersebut yang dilanda krisis ekonomi terburuk ketika ini. Ia diputuskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada 14 September lalu. Ya, beliau dalam satu kenyataan memaklumkan kerajaan Sri Lanka telah mengemukakan permohonan rasmi untuk membekalkan tenaga kerja dan memohon kuota sebanyak 10,000 pekerja. Beliau turut menggesa pihak industri dan majikan memberi sokongan dengan menggaji pekerja asing dari Sri Lanka mengisi kekosongan pekerjaan dalam sektor yang dibenarkan. Menurut Datuk Seri M. Saravanan, majikan yang telah diberi kelulusan kuota dan telah menyelesaikan bayaran levy boleh merebut peluang tersebut. Sehingga 14 September, bayaran levy telah dibuat bagi 416,634 permohonan pekerja asing. Baik, ini pula perkembangan terbaru insiden runtuhan kuari di Simpang Pulai pada Mac lalu. Serpihan tulang mangsa kedua yang tertimbus ditemukan petang tadi. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak berkata serpihan tulang itu ditemukan pasukan mencari dan penyelamat SAR pada 2.45 petang. Kenyataan sama menyebut serpihan tulang tersebut diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Jurucakap itu berkata operasi SAR ditangguhkan hari ini berikutan faktor cuaca tidak mengizinkan dan operasi akan disambung semula pagi esok. Semalam, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak, Azmi Osman berkata, bangkai sebuah jengkaut yang tertimbus masa kejadian tersebut ditemukan pada 11.45 pagi. Manakala cebisan tulang dan baju ditemukan kira-kira setengah jam kemudian. Dalam kejadian pada 8 Mac lepas, dua pekerja kuari dikenali sebagai Itam Lasuh 43 tahun dan Kiu Lu Siu Sun 49 dipercayai tertimbus runtuhan batu. Sembur sebaik-baiknya, bertindak sekarang. Lindungi keluarga anda. Kementerian Wilayah Persekutuan akan membuat satu pengumuman yang lebih terperinci, iaitu untuk membuka window pengaduan kepada mereka-mereka yang layak, terutama sekali daripada golongan termiskin ataupun hardcore poverty, tetapi tidak menerima sebarang bantuan atas apa juga sebab. Mereka boleh tampil untuk melaporkan diri ataupun ada pihak-pihak yang boleh membantu mereka untuk melaporkan keberadaan mereka supaya tindakan susulan dapat dilakukan bagi mereka-mereka yang terbukti layak tapi tercicir daripada sistem bantuan yang sedia ada. Sukan Malaysia Sukma 2022 NGC ke-20. Dibawakan untuk anda sepanjang 16 hingga 24 September. Rasai perjuangannya bersama RTM, penyiar rasmi Sukan Malaysia 2022.
kembali dalam berita perdana, kita ke perkembangan ekonomi. Seperti biasa, setiap Rabu kita ikuti harga runcit petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini hingga 28 September. Sektor kewangan menyokong usaha peralihan kepada ekonomi rendah karbon sejajar aspirasi negara mencapai status sifar bersih karbon menjelang 2050. Malah Timbalan Gubernur Bank Negara Datuk Jessica Chew berkata, strategi berkaitan iklim kini menjadi antara komponen utama yang diambil kira institusi kewangan dalam keputusan berkaitan pengurusan risiko. As part of our mandate to manage risk to financial stability, we expect financial institutions to understand how climate-related risk drivers can impact their risk exposures, including credit, market, and insurance risks from their lending, underwriting, and investment activities. We expect financial institutions to be able to identify, measure, and manage these risks well. Tambah beliau, institusi kewangan semenjak Julai lalu mula melaporkan hasil taksiran risiko berkaitan iklim dalam perniagaan berpandukan taksonomi berasaskan prinsip dan perubahan iklim CCPT. Fasiliti pembiayaan transisi rendah karbon dengan peruntukan RM1 bilion diperkenal bagi membantu perusahaan kecil dan sederhana melakukan peralihan. Perkenal ekosistem ekonomi berskala besar, kerajaan disaran memperkenalkannya menerusi bajet 2023 yang berteraskan kesejahteraan dan kebajikan rakyat. Jadi apabila sistem ekonomi ini bergerak dengan sihat, kompetitif, ia dapat menarik pelaburan dan pada masa yang sama ia dapat mewujudkan kitaran dan aktiviti ekonomi tempatan, maka outcome-nya ataupun hasilnya akan dapat peluang pekerjaan yang lebih banyak. Jadi kita kena faham bahawa peluang pekerjaan itu adalah output ataupun hasil selepas daripada kita berjaya mewujudkan sistem ekonomi yang sihat, yang mapan, yang berdaya saing, kompetitif ini untuk menarik pelaburan daripada luar dalam pada masa yang sama menyemarakkan lagi aktiviti ekonomi tempatan. Beliau optimis penetapan gaji minimum mengikut kelayakan akan turut diberi fokus selain memperluas pelindungan sosial pekerja. Sementara itu, pakar ekonomi kitaran pengurusan sisa dan alam sekitar, Dr. Sri Umiswara pula berpendapat galakan pembangunan inklusif dan mampan selain menggariskan penguatkuasaan lebih tegas bagi melindungi alam sekitar perlu ditekankan. Undang-undang ni haruslah ataupun hukumannya haruslah setimpal dengan kesalahan. Kemudian pelepasan cukai boleh diberikan ataupun pemberian subsidi boleh diberikan kepada sesiapa sahaja yang menggunakan teknologi yang mengurangkan sumber tenaga, mengurangkan ataupun yang mendorong kepada pembangunan supaya tidak mencemarkan alam sekitar. Menerusi kenyataan Prabajet 2023, kerajaan mengekalkan komitmen mengutamakan program dan projek pembangunan yang memberi tumpuan kepada alam sekitar, sosial dan tadbir urus. Khazanah Nasional Berhad sedang meneroka beberapa potensi pelaburan baharu termasuk di Asia Tenggara dan India. Pengarah urusannya, Dato' Amirul Faisal Wan Zahir berkata, pelaburan tersebut bagi memastikan pihaknya mendapat pulangan yang baik seiring dengan peruntukan modal. Kedua-dua pasaran itu dipilih sebagai usaha mempelbagai dan mengukuhkan portfolio pelaburan di peringkat global. So again, what we do is we look at the strategic asset allocation. We're still overweight China. We want to go to developed markets. Europe is still quite difficult, so the US is still there. That's a question of timing. Southeast Asia, we'll look at as well, and India, of course, we're invested there as well. Bercakap secara maya dalam sesi webinar MIDF Conversations, jelas beliau pengukuhan dolar Amerika Syarikat berbanding ringgit ketika ini turut memberi cabaran kepada khazanah dalam aspek pelaburan. Adakah anda okey?
Anda tidak keseorangan. Bukan perasaan, dapatkan bantuan. Adakah anda okey? Saya sedia mendengar. Tahu di mana bantuan? TALK bersama Harmoni. Let's talk. Minda Sihat. Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah. Baik saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT melalui Perbadanan Pengurusan Sisa Pekerja dan Pembersihan Awam SW Corp mengajukan program World Cleanup Day 2022 untuk kali ketiga. Edisi kali ini 150 sukarelawan hero kebersihan berjaya mengumpulkan kira-kira 377 kg sisa sampah di Pantai Batu Laut, Kuala Langat. Pengerusi SW Corp Datuk Rizal Mokhtar berkata pihaknya turut melakukan audit sisa bagi mengenal pasti trend pembuangan sampah selain membudayakan penjagaan kebersihan dalam kalangan masyarakat. Kalau kita lihat dari segi matlamat World Cleanup Program ni, dia bukan saja kita kumpul sisa, tetapi yang paling yang penting tadi kita audit dan kita nak memahami trend dari segi jenis-jenis sampah yang biasa dibuang ataupun yang biasa dihasilkan oleh orang ramai. Kalau kita lihat hari ini purata setiap seorang sukarelawan yang terlibat hari ini mengutip lebih kurang sebanyak 2.5 kg setiap seorang. Jadi kalau kita dapat amalkan ini sebagai satu budaya kehidupan, maksudnya kalau kita pergi ke pantai, kita pergi mana kita laksanakan aktiviti plogging dengan kita punya litter picker. Jadi sebenarnya secara tak langsung kita membantulah. Cuma kita nak jadikan dia satu budaya lah. Peserta turut bersetuju program ini merupakan langkah terbaik bagi menerapkan budaya kelestarian alam sekitar yang menjadi tanggungjawab bersama. Mewujudkan kesedaran tentang berapa banyak sampah yang ada yang mungkin di kawasan bersekitaran kita. Jadi World Cleanup Day ini adalah satu langkah yang baguslah bagi saya. Menerusi World Cleanup Day, pembersihan kawasan awam, rekreasi, taman perumahan, institusi pendidikan dan lokasi lain seluruh negara kini disertai lebih 27,381 sukarelawan hero kebersihan yang mendaftar. Kita mendidik rakyat Malaysia, better kita kena didik dalam konteks budaya. So dalam penerapan budaya ini perlu untuk supaya budaya Malaysia ni menjadi satu budaya yang terdidik secara memang daripada azali. Program World Cleanup Day diadakan bermula 17 September sehingga 25 September ini di 328 lokasi yang telah didaftarkan oleh 284 agensi penganjur. Ia melibatkan 408 aktiviti pembersihan di seluruh negara.
Tidak ada layanan atau rawatan istimewa diberikan kepada Datuk Seri Najib Tun Razak yang kini dirujuk ke Hospital Rehabilitasi Ceras. Sebaliknya, Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin menegaskan rawatan yang diberikan selaras SOP kementerian yang mana layanan sama juga turut diberikan kepada banduan lain. Khairy turut menafikan terdapat campur tangan daripada pihaknya terhadap rawatan yang diterima Datuk Seri Najib. Saya telah difahamkan bahawa pakar perunding akan mengadakan sidang keluarga, iaitu family conference, bersama beliau dan ahli keluarga dalam masa yang terdekat bagi memaklumkan situasi terkini keadaan kesihatan serta pelan rawatan untuk Datuk Seri Najib. Pada masa yang sama, beliau diberikan latihan untuk melakukan sendiri rawatan rehabilitasi tertentu. Dia ada rawatan fisioterapi yang perlu dibuat, tetapi saya difahamkan boleh dibuat secara kendiri. Datuk Seri Najib selepas family conference ini akan diadakan, akan dihantar balik semula ke penjara Kajang. Sebalik saja pakar perunding perubatan memberikan pelepasan perubatan ke atas beliau. Ya. Beliau berkata demikian pada sidang media khas sempena setahun sebagai Menteri Kesihatan di Putrajaya. Berita perdana, kita teruskan dengan edisi sukan. Kita bersama rakan penyampai Akhtar Hamzah. Silakan Akhtar. Sukma 2022, Sabah rangkul emas pertama Sukan Angkat Berat. Isu tunggakan gaji Melaka United berterusan. Assalamualaikum, terima kasih Ivan dan Diana Wai. Perkembangan Sukma 2022 edisi ke-20, atlet kebangsaan Ellie Cassandra Engelbert berpuas hati apabila berjaya menyumbang pingat emas pertama buat kontijen Sabah dalam Sukan Angkat Berat kali ini. Ia sekaligus menjadi penamat terbaik buatnya yang membuat penampilan terakhir di tamasya ini. Ellie yang bertanding dalam kategori bawah 55 kg wanita berjaya melakukan angkatan terbaik 76 kg dalam acara snatch, diikuti 93 kg bagi acara clean and jerk. Angkatan keseluruhan Ellie yang pada jumlah 169 kg cukup bagi menghadiahkan emas buat kontijen negeri di bawah bayu itu. Target kali ini sepatutnya lebih dari itu, tapi saya cuba dapat buat yang itu, so okay. Pencapaian terbaik sebelum ni snatch 78, clean and jerk 96 kilo. Kali pertama Ellie menghadiahkan emas buat kontijennya pada Sukma Perak 4 tahun lalu dalam kategori bawah 53 kg. Pingat perak dimenangi atlet Sarawak Martini Chan dan gangsa milik atlet Terengganu Alia Adani Johari. Sementara itu, Gabriel Gilbert Daim menghadirkan kilauan emas kedua buat Kamp Terjun Sabah menerusi acara 3 meter papan anjal individu. Penerjun berusia 20 tahun ini mengumpul 360.3 markah daripada keseluruhan 6 terjunan, menepikan seorang lagi atlet kebangsaan Bertrand Roddick dari Sarawak yang mencatat 353.95 markah. Overall berpuas hati lah dengan saya punya performance sendiri, especially sebab ni pun lah sukma saya, and apa yang saya target tu dapatlah. So happy dengan result saya tadi, performance semua. Gangsa milik seorang lagi atlet kebangsaan Hanis Nazirul Jaya Surya yang mewakili wilayah persekutuan dengan keseluruhan 348.60 mata. Gabriel menghadiahkan emas pertama buat kontijen Sabah semalam dalam acara 3 meter papan anjal seirama lelaki bersama Daim Julfadli Jali.
Masih lagi acara terjun, atlet wilayah Persekutuan Hanis Nazirul Jayasuriya berjaya mempertahankan pingat emas dimenangi dalam acara 1 meter papan anjal individu lelaki. Atlet berusia 21 tahun itu menampilkan terjunan kemas untuk mengedepikan saingan hebat atlet Sarawak Bertrand Rodick yang hanya dibezakan 6.25 mata. Hanis menutup aksi dengan keseluruhan 325.05 mata. Gangsa menjadi milik seorang lagi atlet wilayah Persekutuan dan Qayyum Nazmi yang mencatat 268.40 mata. Dive ke-3 dan ke-4 itulah yang saya rasa gap saya boleh emas untuk dapat emas, dan saya rasa dive ke-5 dan ke-6 tu saya buat yang mana yang saya mampu saja. Dan sebab saya tahu Rodick punya dive difficulty lagi tinggi daripada saya, jadi saya buat lagi cantik daripada dia lah. Di lapangan memanah dinilai Negeri Sembilan, atlet memanah Johor Nur Aqilah Khairul berjaya merangkul pingat emas bagi kategori 50 meter compound wanita bagi pusingan Olimpik yang berlangsung di Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Atlet berusia 21 tahun ini berjaya menyamai rekod kebangsaan yang dilakukan pada Piala Asia 2018 dengan 146 mata. Bagi Nur Aqilah, kejayaan berkenaan bukan perkara yang mudah apabila perlu bersaing dengan atlet Pulau Pinang Kayal Vili yang meraih pingat perak dan gangsa menjadi milik pemanah Pahang Maizatul Amira Natasha Mahadi. Cabaran saingan amat tinggi sebab dia merupakan atlet SEA Games dan dia satu tim juga masa saya AUG hari itu. So, saya rasa kali ini saya ingin buat sesuatu lah untuk negeri saya. Aqilah telah merangkul sebanyak 2 pingat emas dan 1 perak dalam sukma edisi ke-20 ini. Bagi kategori 50 meter compound lelaki, pingat emas menjadi milik atlet Terengganu Muhammad Hazmi Aisar Azmi. Hazmi mendudukkan rakan sepasukannya Muhammad Ammar Muhammad Amin dengan mencatat 144 mata. Pingat gangsa dimenangi atlet Sabah Adriel Gabriel Liu. Esok merupakan hari terakhir acara memanah melibatkan kategori 70 meter recurve lelaki dan wanita. Dan berikut kedudukan pingat semasa Tamasya Sukma setakat ini. Teruskan dengan perkembangan bola sepak. Kelab bola sepak Melaka United FC tidak dibenarkan beraksi dalam Piala Malaysia 2022. Ia susulan kegagalan pihak pengurusan melunaskan tunggakan gaji pemain dan pegawainya. Liga Bola Sepak Malaysia MFL dalam satu kenyataan hari ini menyebut ahli lembaga pengarahnya membuat keputusan itu selepas kelab berkenaan gagal menyelesaikan tunggakan gaji mengikut tarikh ditetapkan. Menurut MFL, Melaka United telah menerima notis peringatan pada 6 September lepas untuk menyelesaikan segala tunggakan gaji atau mendapat persetujuan bersama pegawai dan pemain yang terlibat sehingga 20 September. Bagaimanapun kenyataan itu menyebut setakat hari ini Melaka United hanya mengemukakan bukti pembayaran sehingga Jun 2022. MFL turut mengingatkan kelab itu supaya menyelesaikan baki tunggakan gaji berkenaan bagi mengelakkan mereka tidak diberikan lesen untuk bersaing dalam Liga Malaysia 2023. Mengenai pasukan gantian bagi slot Melaka United dalam saingan Piala Malaysia, MFL memaklumkan ia akan diumumkan dalam masa terdekat. Pemilik kelab Johor Darul Takzim JDT, Tunku Ismail Sultan Ibrahim enggan menjadikan JDT sebagai tempat persaraan pemain ternama dunia sekaligus menyangkal kabar angin mahu membawa masuk Mesut Ozil. Ia bagi memastikan JDT tidak mengulangi tindakan membayar pampasan terlalu tinggi seperti yang pernah dilakukan sebelum ini setelah melepaskan beberapa pemain import.
Namun, Tunku Ismail tidak menolak jika pemain Argentina, Papu Gomez, menyatakan minatnya menyertai juara 8 kali Liga Super itu musim akan datang andai harganya munasabah. Baginda hanya mahukan pemain yang boleh memberi komitmen tinggi sekaligus menghasilkan impak dan kejayaan kepada JDT berbanding populariti. Katanya hanya Luciano Figueroa yang merupakan bekas pemain dan berasal dari Argentina berjaya memberi komitmen dan karakter diimpikan JDT. Malaysia bukan satu destinasi untuk mana-mana pemain nama besar datang. Kalau mereka nak gaji besar dan liga yang lebih hebat, mereka akan pergi di Jepun ataupun China, Arab Saudi, UAE boleh. Kalau nak datang ke Malaysia, setakat untuk pencen dan dapat duit yang begitu banyak tetapi tak memberi 100% kepada pasukan, tak guna juga, membazir. Laporan itu mengakhiri edisi Sukan 21 September 2022. Saudara, terus saksikan kegemilangan Sukma ke-20 hanya di RTM sebagai rakan penyiar rasmi. #Demi Malaysia. Saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah. Salam keluarga Malaysia dan salam sukan untuk semua. Ramai bintang YouTube sehingga sebuah kampung di India digelar sebagai kampung YouTube. Juga lekat makanan pada kenderaan, cara bantu mereka yang memerlukan itu antara paparan hashtag malam ini. Ia boleh ambil secara percuma, itu kata pemandu truk pickup selepas aksinya melekatkan pelbagai jenis makanan dan pelitup muka pada kenderaannya menjadi tular di media sosial. Tujuannya agar memudahkan mereka yang memerlukan mengambil makanan tersebut. Video itu dimuat naik di TikTok. Pada halau sekumpulan monyet dengan membaling batu, seorang lelaki diserang balas. Menerusi video yang tular, monyet berkenaan menyerang lelaki tersebut sehingga bajunya terkoyak. Mujur tiada kecederaan berlaku dan haiwan tersebut berlalu pergi bersama kumpulannya. Ini dia di India, sebuah perkampungan menjadi terkenal kerana memiliki kira-kira 1,000 daripada 3,000 penduduk yang terlibat dalam penghasilan kandungan YouTube. Orang ramai turut menggelar kampung Tusi sebagai kampung YouTube. Itu berita perdana 21 September 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Ya, dengan itu, Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Jumpa lagi.